Okay, hai. Assalamualaikum. Salam berjumpa lagi. Selamat tahun baru. Okay, semua murid-murid yang belum kenal cikgu Zam yang akan mengajar kamu semua dalam subjek sejarah. Okay. Jadi, dah makan belum? Dah sarapan? Semua dah ready? Cikgu minta kamera buka, mikrofon mute. Okay, jadi hari ni apa yang kita nak belajar adalah berkenaan dengan institusi raja tonggak kedaulatan negara. Okay, institusi raja tonggak kedaulatan negara. Okay. Yang pertama, sebelum kita mula, cikgu nak tunjuk buku teks kita yang mana dah ada buku teks secara online. Boleh buka buku teks masing-masing. Okay. Ini buku teks sejarah kita. Apa yang kita nak belajar hari ni? Ini benda yang kita nak belajar hari ni. Nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Nombor 4 dan nombor 5 tu minggu depan kita belajar. Tak boleh banyak-banyak, nanti pening kepala. Kan? Buat banyak-banyak kan? Satu hal lah. Okey. Yang pertama kita nak belajar pengertian raja dan kerajaan, konsep wadat antara raja dengan rakyat, dan yang ketiga maksud daulat dan derhaka. Raja, kenal tak raja? Dalam negara kita ni ada berapa buah negara? Berapa buah negeri? 14 ke 13? 14? Salah, bukan 14. Berapa sebenarnya? 13. 13 buah negeri dan 1 wilayah persekutuan. Kita ada 3 wilayah persekutuan. Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Semua tempat jauh-jauh. Yang dekat Putrajaya dengan Kuala Lumpur lah. Tapi kedudukannya juga jauh. Jadi macam mana 3 tempat yang jauh ni boleh jadi negeri? Terutamanya Labuan. Labuan tu jauh. Maknanya bukan negeri. Jadi mereka adalah wilayah persekutuan. 3 tempat yang berbeza tetapi 1 wilayah persekutuan. Okey, jadi kena ingat berapa buah negeri dalam Malaysia? 13 buah negeri, 1 wilayah persekutuan. Nak cakap awak salah sentiasa pun tak boleh juga. Sebab dalam TV, dalam radio, kadang-kadang menteri pun sebut benda yang sama. 14 buah negeri. Ada yang menteri sebut Kuala Lumpur sebagai negeri. Jadi kekeliruan ini yang cikgu kena berbetulkan. Walaupun awak dengar dalam TV salah, 14 buah negeri, awak tahu benda tu adalah salah. Okay, kita teruskan pengertian dan juga kerajaan. Dalam negeri ini 13 negeri hanya ada sebuah negeri sahaja yang menggunakan gelaran raja. Negeri mana agaknya? Cuba jawab. Negeri mana? Kelantan? Kedah? Perlis? Johor? Terengganu? Ya, Perlis. Perlis menggunakan gelaran raja. Okey, cuba tengok petikan dalam buku ni. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan berdaulat. Kerajaan pula bermaksud negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Nampak tak perbezaannya? Perbezaannya tu. Nampak tak? Okey, raja berdaulat. Okey, gua ambil kat sini. Okey, raja atau sultan. Raja atau sultan merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah orang yang memerintah. Orang yang memerintah dalam sesebuah negeri tersebut. Itu maksud raja. Pemerintah tertinggi. Bukannya ketua menteri, bukannya menteri besar, tetapi sultan ataupun raja.
Okay, ada negeri yang menggunakan gelaran raja, ada negeri yang menggunakan gelaran sultan, ada negeri yang menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar. Okay, yang di-Pertuan Besar. Jadi ini adalah raja. Orang yang kedudukan dia, hierarki dia, nombor satu dalam negeri tersebut. Kalau dalam jabatan polis, kedudukan nombor satu siapa? Ketua Polis negara. Jadi dalam negeri, sesebuah negeri, ketuanya adalah raja atau sultan. Manakala kerajaan pula bermaksud negeri. Kerajaan ni bermaksud negeri. Negeri itu, contoh negeri Selangor. Selangor itu adalah kerajaan yang ditadbir secara sah oleh sultan dan dibantu oleh menteri besar. Okay. Tahukah kamu institusi raja diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal? Kedudukan raja terletak pada hierarki teratas. Hierarki ini yang kedudukan nombor satu. Hierarki ini. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada masa dahulu, raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Semasa zaman kerajaan Melayu awal dulu, yang mentadbir, yang menguruskan negeri adalah sultan ataupun raja. Zaman sekarang, tahun 2021, yang menguruskan kerajaan, yang menguruskan negeri, yang membuat bajet dan sebagainya adalah menteri besar, ketua menteri. Tetapi ketua menteri ataupun menteri besar ni mesti melaporkan apa saja yang dia buat kepada sultan ataupun raja bagi negeri tersebut. Okay? Cikgu, betulkah raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan agama Islam? Betul, Syima. Hampir semua raja Melayu menggunakan gelaran sultan. Ya, betul. Okay? Dulu gelaran sultan ini digunakan pertama sekali oleh Sultan Iskandar Shah ataupun Parameswara. Selepas dia memeluk agama Islam, dia tukarkan namanya kepada Sultan Iskandar Shah. Okay? Maknanya gelaran sultan itu merujuk kepada Islam. Perkataan sultan itu melambangkan agama Islam. Okey. Ini negeri di tanah Melayu. Ini peta. Okey. Peta tanah Melayu. Tengok yang bahagian atas itu. Okey. Yang bahagian atas. Sekejap. Okey. Okey, yang atas sekali yang kecil ni, alah aku kuning tak nampak pula. Mana aku nampak. Warna hitam lah. Okey, yang atas sekali ni, atas sekali ke atas ni, tak nampak juga. Nampak kan? Tu. Ini adalah negeri Perlis, negeri yang paling kecil sekali dalam Malaysia. Okey, bawah Perlis ini adalah Kedah. Ni Kedah. Okey, tu Kedah. Sebelah dia Pulau Pinang. Pulau Pinang ni asalnya adalah milik negeri Kedah. Tetapi pada waktu itu Sir Francis Light dia telah pergi ke Pulau Pinang, dia telah berjumpa dengan Sultan Kedah dengan tipu helah jaya dia. Dia telah mendapatkan Pulau Pinang daripada Kedah. Sehingga sekarang Pulau Pinang terasing daripada Kedah. Dia menjadi sebuah negeri. Adakah Kedah akan dapat balik Pulau Pinang? Agak mustahil sikit di situ sebab antara syarat perjanjian yang dibuat oleh Francis Light dengan Sultan Kedah adalah selagi ada bulan dan bintang. Selagi ada bulan dan bintang syarat dia. Jadi bila kata selagi ada bulan dan bintang ni, bila bulan dan bintang tak ada, tak kiamat je lah. Kan? Selagi itulah Pulau Pinang akan kekal bersendirian menjadi sebahagian negeri. Kekal menjadi sebuah negeri lah. Kemudian bawah itu adalah Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor kat bawah sekali. Ke tengah-tengah Pahang, kanan Terengganu, kemudian Kelantan. Kemudian awak boleh tengok lah apa yang tercatat di situ adalah
Alamak, tertutup pula. Okey, apa yang tercatat di situ bagi setiap negeri itu gelaran bagi ketua negeri tersebut. Contoh Kelantan menggunakan gelaran Sultan, Terengganu menggunakan gelaran Sultan, Pahang menggunakan gelaran Sultan, Johor menggunakan gelaran Sultan, Melaka tak ada Sultan dah sekarang Yang dalam Facebook Sultan Melaka itu bohong. Itu sekadar untuk kita bergelak ketawa saja dengan lawak-lawak dia. Kemudian Negeri Sembilan yang di-Pertuan Besar gelaran ketua negeri, Selangor adalah Sultan, Perak Sultan, Kedah Sultan dan Perlis adalah Raja. Okey. Sabah Sarawak memang tak ada lah. Memang tak ada Sultan ataupun Raja lah. Yang ada dulu pun bagi Negeri Sarawak cuma gelaran. James Brooke. Dia memiliki Sarawak, jadi gelaran dia kita panggil Raja Brooke. Bukan Brooke yang naik pokok kelapa tu. Kau gelak-gelak kenapa? Raja Brooke, B-R-O-O-K-E. Charles James Brooke. Raja Brooke. Kemudian kita pergi pula kepada Wa'adat. Wa'adat ini adalah satu perkataan yang diucapkan oleh dua tokoh. Yang pertama, tokoh tersebut bernama Demang Lebar Daun. Manakala tokoh yang kedua adalah Sang Sapurba. Jangan pelik lah. Nama waktu ni, nama waktu zaman dulu-dulu lagi. Sebelum negeri Melaka wujud lagi. Antara Demang Lebar Daun dan Sang Sapurba. Demang Lebar Daun ni waktu ini gelaran dia ataupun pangkat dia adalah kalau zaman sekarang macam Perdana Menteri ataupun Bendahara. Manakala Sang Sapurba ini adalah seorang sultan ataupun seorang raja. Jadi perjanjian antara Demang Lebar Daun ni antara perjanjian antara rakyat dengan sultan. Antara perjanjian antara rakyat dengan sultan. Jadi apa perjanjian dia? Perjanjian patik mohonkan anugerah ke bawah duli yang maha mulia. Segala hamba Melayu jikalau ada dosanya ke bawah duli, patik pohonkan. Jangan ia difadihatkan, dinista yang keji-keji. Jikalau patut pada hukum syarak bunuh, tuanku, jangan duli tuanku aibi. Apa maksud dia? Ini bahasa Melayu lama. Bahasa Melayu klasik, bahasa Melayu diraja, bahasa istana. Maksudnya, ini dituturkan oleh Demang Lebar Daun. Yang mana Demang Lebar Daun kata, mohon perkenan ke bawah duli sultan. Sekiranya jika ada rakyat biasa yang buat salah, yang tidak patuh undang-undang, sultan jangan keji dia. Jangan ucap perkataan yang tak elok-elok. Jangan maki dia, jangan hamun dia. Kalau betul dia salah, hukum. Ikut hukum syarak. Hukum Islam. Ataupun undang-undang yang sedia ada. Hukum. Tapi jangan aibkan dia. Contoh aibkan dia macam mana? Tangkap dia, letak depan orang ramai-ramai. Kalau awak tengok dalam cerita Pirates of Caribbean kan, bila nak hukum bunuh seseorang tu, dia gantung depan orang ramai pakat tengok, kemudian dihukum bunuh dekat situ juga. Itu mengaibkan, memberi malu kepada orang yang bersalah tersebut. Tak boleh lah. Jadi apa yang kita perlu buat kalau nak hukum bunuh, tapi mestilah tempat tertutup, bukan tempat depan orang ramai dan sebagainya. Itu maksud dia. Kemudian, apa kata Sang Sapurba ataupun Raja? Kabullah hamba akan janji paman itu. Paman ini bendahara tu lah. Demang Lebar Daun. Kabullah hamba akan janji paman itu. Tetapi hamba pun minta janji juga pada paman. Hendaklah oleh segala anak cucu
anak cucu hamba, jikalau ada salahnya sekalipun atau jahat pekertinya, janganlah segala hamba Melayu itu derhaka dan menitikkan darah ke bumi. Jikalau mereka itu akan cedera, berudur hingga takluk negerinya juga. Ini ayat yang dituturkan oleh Sang Sapurba ataupun Raja ataupun Sultan pada waktu itu kepada Demang Lebadau, yang antara maksud ayat ini adalah Sultan bersetuju dengan apa yang Demang Lebadaun minta tadi. Okay, berkenaan dengan hukuman rakyat tadi. Tetapi Sultan juga ada tetapkan syarat. Sang Sapurba ni tetapkan syarat juga. Yang mana kalau anak cucu hamba ni bermaksud anak kepada Sultan. Anak kepada Sultan yang memerintah selepas ini. Okay? Tak kira lah Sultan mana, Raja mana sekalipun. Kalau ada Sultan yang buat salah sekalipun ataupun jahat sangat perangai dia, jangan derhaka. Okay? Maknanya jangan sesekali kita menderhaka kepada Sultan tu. Walaupun kita tahu Sultan tu jahat. Kita tengah pergi pasar pagi-pagi nak beli ikan kan. Tiba-tiba rombongan Sultan pun datang kat pasar tu. Turun-turun kereta, pang dia lempang kita. Kita pun confused. Apa hal? Apa hal tiba-tiba lempang aku? Contohlah. Ini contoh. Okay? Contoh. Jadi walaupun dia tiba-tiba tampar kita, kita jangan sesekali lawan. Sebab itu dah kira mendahaka. Kan? Dia tampar kita pun tangan pun naik sekali. Mula nak ajak bergaduh dengan Sultan. Tak boleh. Kita nak bergaduh dengan Sultan, dengan Raja, tak boleh. Itu dah kira menderhaka. Okay? Jadi sekiranya berlaku situasi macam itu, jahat pekerti sekalipun seorang Raja, seorang Sultan tu, kita tak boleh derhaka kepada dia. Okay? Itu antara syarat yang dikenakan oleh Sang Sapurba. Maka jawab Demang Lebadaun, baiklah tuanku, tetapi jikalau anak cucu duli tuanku dahulu mengubahkan, anak cucu patik pun berubahlah tuanku. Apa maksud dia? Maksudnya Demang Lebadaun kata, kalau Raja atau Sultan yang melanggar perjanjian ini, dia langgar dulu, dia tak ikut benda ni, maknanya kalau hukuman untuk rakyat, dia mengaitkan rakyat tersebut, maka rakyat juga akan mendahaka kepada raja. Okay? Dia dalam bahasa mudah dia macam ni lah. Kalau kau buat, aku buat. Kau buat dulu, aku buat. Contoh. Okay? Maka jawab Sang Sapurba, baiklah paman, kabullah hamba akan wa'ad itu. Wa'ad. Wa'ad ataupun dalam bahasa penuhnya adalah wa'adat. Wa'adat. Apa itu wa'adat? Ni, perkataan ni. Perkataan. Ni, perkataan ni. Wa'adat. Wa'adat ni bermaksud perjanjian. Okay. Wa'adat membawa maksud perjanjian. Perjanjian antara Demang Lebadaun dan Sang Sapurba. Okey, boleh faham? Okey. Boleh faham tak? Boleh ikut tak setakat tu? Boleh tak? Boleh kan? Senang kan? Okey. Seterusnya kita pergi kepada Raja Berdaulat. Raja atau Sultan merupakan ketua bagi sesebuah kerajaan yang perlu ditaati dan disanjungi oleh rakyat jelata melalui wa'adat antara Sri Tribuana dengan Demang Lebadaun. Lahirlah konsep daulat dan derhaka. Sri Tribuana tu Sang Sapurba lah. Okay? Dalam buku sejarah Melayu Sulalatus Salatin,
Seri Sang Sapurba, orang yang membuat wang adat dengan demang lebar daun. Buku sejarah Melayu ni ataupun Sulalatul Salatin awak akan belajar kalau awak berada di tingkatan 6 dan mengambil aliran sastra. Okey, daulat. Apa itu daulat? Daulat ni bukan sesuatu benda. Bukan sesuatu perkara yang kita boleh lihat. Daulat merupakan lambang. Tahu lambang? Macam lambang logo bendera Liverpool, logo Manchester United, itu lambang. Okey, daulat ni benda yang kita tak nampak, tetapi ia adalah lambang kekuasaan tertinggi raja ataupun sultan terhadap kerajaan dia. Raja atau sultan yang berdaulat mempunyai kewibawaan, sifat peribadi yang unggul dan kebijaksanaan tinggi untuk memerintah. Okay, itu daulat. Daulat ni kita nampak secara umum gitu je. Tapi kita tahu yang mana yang mempunyai daulat yang hebat, yang mempunyai pengaruh yang kuat. Okay? Yang mempunyai kewibawaan. Contoh kalau Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Dia boleh katakan sebagai seorang sultan yang mempunyai hebat dalam ilmu pelajaran. Dia ada ijazah, dia ada master, dia ada PhD. Sultan Perak ni seorang yang sangat educated, seorang yang sangat berpelajaran. Okey, itu Sultan Perak. Contoh lain macam Sultan Kelantan, dia tunjukkan daulat dia, contoh dia, kehebatan dia dalam soal agama Islam. Okey, dalam membantu rakyat di waktu kesusahan dan sebagainya. Begitu juga dengan yang di Pertuan Agong kita, Sultan Abdullah Shah, yang juga merupakan Sultan Pahang. Dia tunjukkan kemesraan dia, rendah diri dia antara diri dia dengan rakyat biasa. Itu contoh-contoh daulat yang kita boleh rujuk dan nampak. Derhaka. Derhaka ni bermaksud keingkaran rakyat terhadap titah dan perintah raja ataupun sultan. Rakyat yang menderhaka akan dikenakan hukuman yang setimpal. Derhaka ni contohlah. Sultan panggil kita menghadap ke istana. Sultan panggil kita menghadap ke istana. Kita wajib pergi. Menghadap ke istana ni bermaksud Sultan nak jumpa kita kat istana. Siapa nak tolak pergi istana? Bukan senang nak masuk istana. Yang kita boleh buat setakat ni, duduk depan pintu pagar istana je, boleh masuk. Tak boleh kan? Takkan kita nak tolak pelawaan tersebut? Okay? Tak kisahlah Sultan panggil kita tu atas sebab apa. Tetapi bila dia panggil kita menghadap pergi ke istana, kita mesti pergi. Kalau awak tak pergi, itu dikira ingkar, derhaka. Sebab kita tak ikut arahan Sultan. Kalau zaman sekarang ni, okey lagi. Tapi kalau zaman kerajaan Melayu awal, ada satu konsep yang kita panggil sebagai tulah. Tulah. Apa itu tulah? Ini perkataan tulah. T-U-L-A-H. Tulah. Tulah ni bermaksud perkataan tu? Balasan. Balasan sekiranya awak menderhaka kepada raja ataupun sultan. Itu tulah. Kalau dulu kalau awak derhaka kepada sultan ataupun raja, awak akan muntah darah. Mati kat situ juga. Ini contoh yang orang-orang tua dulu bagi tahulah. Antara tulah ni kita muntah darah, mati time-time tu juga, muntahnya mati. Antara cara penyembuhan, kita perlu berjumpa dengan sultan, kemudian kita minta maaf dengan sultan, kemudian kita perlu minum air basuhan kaki sultan. Air basuhan kaki sultan, maknanya sultan basuh kaki dia dalam satu besing, kemudian kita minum. Sembuhlah kau. Betul atau tidak, wallahualam. Tapi zaman sekarang 2021 tak ada dah. Tulah-tulah ni semua dah tak ada dah. Zaman kerajaan Melaka dulu mungkin je lah kot.
Mungkin betul-betul ada. Sebab, mungkin betul ada lah. Itu konsep itulah. Jadi, hari ni kita dah belajar 3 perkara. Yang pertama, raja dan kerajaan. Apa itu raja? Apa itu kerajaan? Raja itu orang yang memerintah sesebuah negeri yang menduduki tempat teratas nombor 1 dalam negeri tersebut. Manakala kerajaan pula adalah negeri yang diperintah oleh raja. Itu kerajaan. Manakala kemudian kita juga dah tengok wa'adat, konsep wa'adat, perjanjian antara rakyat dan juga sultan ataupun raja. Wa'adat, perjanjian antara Deman Lebar Daun dan Sangsa Purba. Dan yang ketiga kita dah tengok konsep daulat dan juga derhaka. Derhaka itu adalah ingkar, tidak ikut arahan raja. Manakala daulat pula adalah kekuasaan tertinggi raja atau sultan terhadap kerajaan. Maknanya kerajaan bagi sesebuah negeri itu adalah milik sultan. Contoh negeri Selangor adalah milik Sultan Selangor. Boleh faham? Boleh faham? Kalau ada apa-apa nak tanya, kamu semua boleh SMS cikgu, boleh WhatsApp cikgu. Kalau ada apa-apa pertanyaan lah. Personal, jangan tanya dalam grup. Dalam grup tu banyak sangat, ramai sangat orang. Jadi kalau ada yang tak faham, nak tanya, boleh tanya personal dekat cikgu melalui WhatsApp. Nombor tengok dalam grup lah. Dalam grup tu ada nombor cikgu. Kemudian selepas daripada kita akhiri perbincangan ini, cikgu akan bagi link soalan ataupun latihan untuk kamu semua jawab. Link ataupun latihan untuk kamu semua jawab. Jadi tolong jawab dalam buku tulis. Kalau tak ada buku tulis, jawab dalam kertas kosong. Kemudian simpan. Yang buat dalam kertas tu, simpan elok kertas tu, dah beli buku terus tampal dalam buku. Yang mana terus tulis dalam buku, simpan elok buku tu. Nanti kita buat untuk latihan ke seterusnya. Maknanya buku tu, kalau buka sekolah nanti, guna buku tu lah nanti. Guna buku tu lah nanti. Selepas cikgu tamatkan video ni, kamu semua klik link yang cikgu bagi ni. Klik link yang cikgu bagi dalam grup kelas ni. Jawab soalan tersebut. Tak banyak, 5-6 soalan saja. Tulis soalan dia, kemudian tuliskan jawapan dia. Boleh? Okey. Untuk sejarah ni sebab cikgu ajar 3 aliran, jadi nak buat Google Meet setiap minggu tak boleh lah. Jadi untuk minggu ni, cikgu akan buat Google Meet sejarah dengan tahun 6. Manakala untuk tahun 4 dan 5, cikgu buat video macam ni lah. Cikgu buat video macam ni lah. Jadi, hari ni, cikgu dah buat Google Meet dengan tahun 6. Jadi minggu depan cikgu akan buat Google Meet dengan kamu semua lah. Tahun 5. Tahun 5. Kemudian minggu seterusnya cikgu akan buat video. Cikgu akan Google Meet dengan tahun 4 pula. Jadi gila-gila lah. Ikut giliran. Nak buat sekaligus tak boleh lah. Sebab silibus berbeza. Jadi jumpa lagi minggu hadapan. Minggu hadapan kita jumpa dalam Google Meet. Make sure semua ready. Sarapan, makan kenyang-kenyang. Jangan terlebih kenyang, nanti tertidur. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.